Sihat Ustazah ya? Alhamdulillah sihat. DJ Yati sihat? Sihat Alhamdulillah. Dan bersama dengan kita Ustazah hari ini nak bawakan tajuk berkenaan dengan nama Allah SWT. Kita sambung. Minggu lepas Ar-Rahman Ar-Rahim. Kali ini Al-Malik Al-Quddus. Awalan ini mungkin kita berikan sedikit mukadimahnya. Silakan Ustazah. Okey, subhanallah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab bighairi azab wa la taj'alna min ahli nar. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga firdausmu ya Allah, dan janganlah Engkau campakkan kami ya Allah ke dalam neraka-Mu ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. DJ Hayati yang saya hormati, seterusnya muslimin muslimat, ibu ayah, anak-anak, para guru, para asatizah, para alim ulama yang saya segani, yang saya hormati, yang saya mohon tunjuk ajar, teguran, nasihat dan sebagainya dalam menempuh jalan dakwah ini. Subhanallah, alhamdulillah, muslimin muslimat, sekali lagi Allah temukan kita dengan hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan. Kita telah bertemu kesekian kali, wallahu a'lam, kalau kita kira berapa kali dah daripada sejak kita lahir sampai hari ini kita bertemu dengan hari Jumaat. Mudah-mudahan kita di kalangan orang yang mencintai hari Jumaat. Amin. Kemudian kita di kalangan yang akan mati dan meninggal pada hari Jumaat. Subhanallah, Allahu akbar. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahu akbar, subhanallah. Mengambil peluang ini, saya ingin mengajak diri saya dan sahabat-sahabat semua untuk bersama-sama, subhanallah, bersama-sama mempunyai satu hala tuju ataupun impian dan cita-cita untuk meninggal dalam husnul khatimah. Jadikanlah kematian yang indah, husnul khatimah itu satu cita-cita yang paling utama. Sehingga kan kita menanam dalam diri kita, sebelum yang teratas, kita mempunyai banyak cita-cita. Nak capai itu, nak capai ini, nak rumah begitu, rumah begini, nak anak begini, nak anak begitu, subhanallah dan sebagainya. Masya Allah, terlalu banyak cita-cita kita terhadap dunia ini. Namun janganlah kita menenggelamkan satu cita-cita yang paling utama, iaitu kita nak meninggal dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Muslimin muslimat sekalian, hidup kita ini, bagaimanapun hidup kita ini, penentunya adalah bagaimana kematian kita. Sekiranya kita dalam keadaan kematian yang baik, mudah-mudahan itulah petunjuk kehidupan kita di dunia ini baik. Dan kita tahu kematian adalah pintu untuk kita menuju kepada alam yang lain. Alam yang mungkin jauh lebih bahagia daripada dunia, ataupun na'udzubillah jauh lebih sengsara daripada dunia ini. Subhanallah. Sebenarnya saya ingin menyebutkan tentang satu kematian yang sangat indah yang dicemburui. Mudah-mudahan arwah almarhum dalam keadaan Allah redha, dalam keadaan Allah merahmatinya dan Allah berikan sebaik-baik tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dikhabarkan dengan kematian seorang ulama muda yang begitu hebat, ulama muda yang begitu alim, subhanallah. Bahkan para ulama-ulama yang telah lama, maksudnya yang telah jauh berusia dan berpengalaman, mengakui kealimannya. Masya Allah. Tepat pada sekitar jam 3 pagi tadi, maksudnya pada hari Jumaat yang barakah ini, pagi tadi hari Jumaat yang barakah ini telah pulang ke rahmatullah, telah pulang di sisi rahmat Allah Subhanahu wa taala, satu permata umat berasal daripada Medan, Sumatera Utara, musnid hadis. Maksudnya musnid hadis ni mereka yang pakar hadis, yang banyak menyambung sanad-sanad hadis. Subhanallah, muhaddisin lah, ahli hadis. Syekhuna Al-Alim Syekh Muhammad Husni Genting Al-Azhari Al-Angkati, subhanallah, pada Jumaat malam tadi. Masya Allah, indahnya pemergiannya. Jenazah disemayamkan di Besitang.
Semoga kita sama-sama mengirimkan ataupun mengambil kesempatan ini untuk membacakan Al-Fatihah buat beliau. Dengan itu mudah-mudahan Allah memaafkan segala salah silap sepanjang kehidupannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan beliau di sisinya yang terbaik dan tercatat wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beliau merupakan di antara ulama yang gigih dalam dunia ilmu yang patut kita jadikan sebagai contoh pedoman di saat kondisi beliau sakit parah. Dalam keadaan parah, saya dikhabarkan almarhum diuji oleh Allah dengan beberapa penyakit. Dalam keadaan sakit yang tenat, beliau masih menyibukkan diri untuk mengajar dan meriwayatkan hadis Nabi SAW. Bahkan beliau mengungkapkan keinginan dan cita-cita beliau akhir-akhir ini, iaitu beliau sangat ingin menghidupkan kembali majlis-majlis periwayatan hadis secara bersanad, khususnya di Medan dan di seluruh dunia. Allahu Akbar. Semoga kita, generasi seterusnya, dapat menyambung cita-cita mulia para alim ulama kita. Para pendengar sekalian, wafatnya ulama musibah yang tidak tergantikan. Wafatnya ulama adalah satu musibah bagi umat Islam yang tidak tergantikan. Kalau meninggalnya seorang businessman yang hebat macam mana pun akan lahir ramai lagi businessman yang lain. Jika meninggalnya seorang yang pakar itu, pakar ini dan sebagainya. Tetapi kita tahu kita sedang meniti akhir zaman, yang mana di antara tanda-tandanya Allah akan mencabut hadis Nabi SAW. Akhir zaman Allah akan mencabut ilmu daripada dada umat Islam. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan mematikan alim ulama? Yang mana alim ulama ini, subhanallah, almarhum ulama yang masih muda, yang diperakui akan kewarakan, kealiman, subhanallah, akhlaknya, yang tidak mempunyai masa untuk mencari-cari silap orang sana sini, yang tidak menghabiskan masanya untuk banyak mengkritik orang sana sini, tetapi mewakafkan dirinya tenggelam dalam dunia ilmu. Dalam fikirannya, dalam hidupnya, ingin menyampaikan sebanyak mungkin hadis-hadis Nabi SAW. Masya Allah, wafatnya ulama musibah yang tak tergantikan, kebocoran yang tidak mampu ditampal. Laksana bintang yang padam. Maksudnya bintang di langit bila terpadam sudah tidak ada sinar. Begitulah alim ulama yang masih ada lagi sekiranya kita di kalangan orang yang mencintai Rasulullah. Ketahuilah Rasulullah mengiktiraf alim ulama ini sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Mereka bukan sekadar mewarisi ilmu, mereka juga mewarisi akhlak Nabi. Mereka juga mewarisi perjuangan Nabi SAW. Subhanallah, Allahu Akbar. Ketahuilah meninggalnya satu suku lebih ringan di sisi Allah daripada wafatnya satu ulama. Maksudnya kalau meninggallah manusia dalam jumlah dalam beribu contohnya, tidak akan menyamai dengan meninggalnya wafatnya seorang ulama. Subhanallah, kesannya kepada dunia, barakah dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu merupakan hadis riwayat At-Tabrani. Masya Allah. Saya ulang lagi sekali. Menurut hadis riwayat At-Tabrani, wafatnya ulama musibah yang tak tergantikan, kebocoran yang tidak mampu ditampal, laksana bintang yang padam. Meninggalnya satu suku lebih ringan di sisi Allah daripada wafatnya satu ulama. Saya membacakan nukilan Fajar Akhbar Al-Maidani. Subhanallah. Ada sahabat yang kongsikan saya link, dan hakikat sebenarnya jujurnya saya kurang mengenali. Saya kurang mengenali almarhum, dan mungkin di Jayati pun tak pernah dengar kan. Subhanallah. Tetapi begitulah kemasyhurannya orang alim, orang soleh ini. Ramai yang apabila meninggal dan wafatnya, Allah mengangkat darjatnya. Dan mungkin kita tidak boleh mendapat manfaat ketika saat hidupnya, tetapi kita boleh mendapat manfaat saat setelah kematiannya. Begitulah hakikat apabila usia seseorang itu diberkati oleh Allah. Walaupun telah pun meninggal dunia, tetapi kebaikan yang ditinggalkan, ilmu yang telah disampaikan, kitab-kitab yang telah dituliskan, usaha yang telah dibuat, disambung oleh para generasi seterusnya. Lalu subhanallah, umurnya mungkin panjang sampai beribu tahun. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebagaimana Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi, hidup lagi. Ya, hidup, subhanallah. Masya Allah, sampai kepada kita nukilan mereka.
Walaupun tatkala ketika mereka bangun malam menuliskan kalamullah, menuliskan tentang hadis Nabi, mewakafkan diri, menempuh perjalanan yang sukar untuk menuntut ilmu itu mungkin dalam tempoh sekian-sekian, tetapi semangatnya, rohnya hidup, sehingga hidup dalam jiwa para pemuda-pemudi hari ini yang masih kuat menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, muslimin muslimat sekalian. Kenapa saya memulakan dengan mukadimah ini? Sebab kita bakal membicarakan tentang nama Allah yang Malik, Allah yang Maha memiliki. Allah yang Malik, Allah yang Maha memiliki. Subhanallah. Nama Allah yang Malik ini sangat luar biasa. Pada pagi ini Allah izinkan saya untuk berbincang dan bermunaqasyah dengan guru saya di pondok. Subhanallah, seorang guru di pondok, Masya Allah. Apabila saya merujuk, saya kata, Ustaz, pagi ini saya akan berkongsi tentang Al-Malik dan Al-Quddus. Saya minta maksudnya daripada guru, daripada Ustaz berikan saya ni. Subhanallah, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat sekalian, mana-mana Ustaz yang saya rujuk, saya memang minta izin suami. Dan suami akan ikuti apa-apa perbincangan. Sebab kita bimbang, sebab kita muslimat kan, kita ustazah. Jadi biasanya memang suami akan ada sama supaya menjaga dari segi keterbatasan dan sebagainya. Dan kita tahu maksudnya ramai orang yang alim tak boleh lari. Sebahagian besar orang alim mesti di kalangan lelaki juga. Para ustaz, para guru dan sebagainya. Lalu guru saya ini memberikan terjemahan daripada kitab Imam Al-Ghazali. Subhanallah. Dan juga beberapa daripada kitab-kitab yang lain juga. Maksudnya memang guru ini dia merujuk kitab Arab, tapi dia terjemahkanlah untuk saya. Jadi dalam perjalanan tadi lagi, apabila saya membacakan tentang nama Allah Al-Malik, memang sudah pemula menangis. Saya kata sebelum ini kalau saya sampai IKIM, saya akan menangis di konti. Tapi dalam perjalanan lagi saya sudah menangis. Apabila cuba dan belajar mengenal nama Allah ya Malik, Masya Allah. Bila kita belajar mengenal nama Allah ini, muslimin muslimat sekalian, bila kita mula mengenal nama-nama Allah satu persatu, yang pertama adalah kita mula jatuh cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mula memfanakan diri kita. Dan kita mula merasakan hinanya, kotornya, jijiknya diri kita selama ini. Apabila kita kita merasakan bahawasanya, contohnya kita memiliki tubuh badan kita kan. Kita rasa ini tubuh badan kita. Kita rasa kita memiliki dan menguasainya. Namun apabila ada orang menyakiti tubuh badan kita, contohnya hati kita dan sebagainya, tatkala itu kita lupa bahawasanya anggota badan kita ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila Allah berkehendakkan ke atas anggota badan kita untuk disakiti, hakikatnya Allah berhak sepenuhnya ke atas diri kita untuk kita sakit dan sebagainya. Allah ingin menyedarkan kita. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahawasanya apa yang Allah pinjamkan kepada kita, tangan, mata, mulut, nyawa, jantung dan sebagainya, adalah untuk kita memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita menyatakan rasa syukur kepada Allah. Namun kita selalu gagal sebenarnya. Dan apabila Allah melihat kita gagal dalam bab bersyukur, Allah berikan ujian. Mudah-mudahan dengan itu kita tidak gagal dengan ujian Allah. Sebab sebenarnya untuk bersyukur di atas nikmat Allah jauh lebih sukar berbanding sabar dengan ujian Allah. Sebab ramai orang boleh kenal Allah saat diuji, berbanding boleh kenal dan sebut nama Allah dengan menghayati, dengan khusyuk tatkala kita kenyang, tatkala kita senang, tatkala kita lapang. Sangat sukar untuk kita merasakan kemanisan apabila kita solat, baca Quran, zikrullah dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. InsyaAllah DJ Yati itulah mukadimahnya. Mudah-mudahan kita boleh mengupasnya secara mendalam. InsyaAllah. InsyaAllah. Tak ada satu pun dalam diri kita ni milik kita, Ustazah kan. Wah, Emma, sebutan yang kita keluarkan itu juga sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Taala, masya-Allah. Dan kita akan berhenti rehat seketika untuk anda rakan pendengar, kita tenang-tenang waktu ini bagi yang sedang menyaksikan, menonton di FB IKIM FM dan juga page Ustazah Asma Harun, boleh tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran menerusi perkongsian tarbiyah di hari Jumaat terakhir 1441 Hijrah. Moga-moga Allah kurniakan cahaya sepanjang minggu ini, minggu hadapan bertemu dengan Jumaat untuk tahun baru kita insya-Allah. Dan hari ini bila kita membicarakan tentang Asmaul Husna, nama Allah Al-Malik bersama dengan Ustazah Asma Harun, mungkin kita nak kongsi sambung Ustazah, apa kongsian kita, silakan. Okey. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Muslimin muslimat sekalian, kita akan mengenal nama Allah Al-Malik. Nama Allah Al-Malik membawa erti raja atau pemilik yang sangat besar. Nama Allah Al-Malik adalah bersandarkan sifat, bukan zat atau diri Allah. Kerana itu ia boleh digunakan untuk makhluk. Subhanallah, maksudnya di sini ialah, maksudnya sifat Al-Malik ini kadang-kadang kita sebut kepada raja kan, muluk, malik, raja dan sebagainya. Ia bersandarkan kepada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama Allah Al-Malik. Lebih elok jika kita dahulukan, sekiranya kan nama, contoh kita ada nampak ada orang bagi nama Abdul Malik. Ya betul. Jadi hamba Allah yang hamba kepada Al-Malik, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Malik. Baiklah, jika kita merujuk ke dalam Al-Quran, kita dapati ada dua cara membaca kalimah Malik di dalam Al-Quran. Yang pertama di dalam surah Al-Fatihah dengan bacaan panjang pada huruf mim, seperti yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin. Subhanallah, raja di hari pembalasan. Ataupun seperti mana yang kita jumpa dalam surah An-Nas. Surah An-Nas kan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Subhanallah. Jadi mim ketika surah An-Nas adalah bacaan yang pendek. Kedua bacaan ini membawa erti yang sama, iaitu bererti raja ataupun pemilik ataupun penguasa. Pemilik, raja ataupun yang menguasai, penguasa. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi dalam surah Al-Fatihah membawa maksud raja yang menguasai pada hari pembalasan. Manakala apabila kita membaca surah An-Nas, raja yang membawa maksud adalah raja yang menguasai sekalian manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Raja yang menguasai sekalian manusia. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala raja di dunia dan raja di akhirat, maksudnya memiliki, menguasai dunia isinya dan juga di akhirat kelak. Subhanallah, Allahu Akbar. Baiklah, sekarang saya ingin membacakan definisi Al-Malik berdasarkan kitab Imam Al-Ghazali. Masya Allah, ini lagi mendalam. Okey. Al-Malik. Al-Malik bermaksud Tuhan yang mana zat dan sifatnya tidak memerlukan apa pun daripada segala makhluk, bahkan seluruh makhluk lah yang berhajat kepadanya. Dan tiada satu pun makhluk yang terlepas daripada kekuasaannya dalam semua keadaan. Sama ada pada jasad ataupun sifat-sifat mereka. Dan sama ada pada kewujudan ataupun umur mereka. Kerana semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Al-Malik tidak berhajat kepada sesiapa pun. Maka inilah pengertian Al-Malik, Maharaja secara mutlak. Subhanallah. Sekiranya kita tengok ada raja di dunia ini, walau berkuasa bagaimana sekalipun, masih berhajatkan kepada pegawai-pegawainya. Masih berhajatkan kepada pegawai istana, kepada mungkin pegawai keselamatan, berhajatkan kepada sesuatu, manusia yang lain dan sebagainya. Baiklah, mari kita cuba fahami kita sebagai manusia, bagaimana kita nak fahami dan kita nak aplikasi kepada sifat kita sebagai seorang hamba dengan nama Allah yang Malik ini. Seseorang hamba tidak akan mampu untuk menjadikan dirinya sebagai Al-Malik, iaitu Maharaja secara mutlak. Kerana dia sentiasa memerlukan kepada banyak perkara. Dan dia sentiasa memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin semua makhluk berhajat kepadanya. Bahkan hakikatnya kebanyakan makhluk tidak memerlukannya. Kebanyakan makhluk tidak memerlukannya sedikit pun, namun ketika dia tidak berhajat kepada banyak perkara dan sebagian makhluk pula memerlukannya, maka dia akan merasakan sedikit. Subhanallah, sekejap. Sedikit sebagai raja tetapi bukan sebagai maharaja yang mutlak. Okey, memang pening sikit lah penerangan Imam Al-Ghazali, tapi tunggu ya. Tunggu muslimat, saya akan permudahkan.
muslimin muslimat. Dan raja yang sebenar di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala ialah mereka yang tidak diperintahkan oleh sesiapa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka tidak memerlukan kepada sesiapa melainkan Allah Azza wa Jalla. Dengan sebab demikian, Allah akan sentiasa memelihara dan menjaga selama mana tentera-tentera seorang raja ini hamba yang hanya mentaati dan memerlukan Allah, dan rakyat mentaati perintahnya. Okey, baiklah. Begini ya muslimin muslimat sekalian, antara yang boleh difahami, antara sebab kalam ulama ini terlalu luas maksud dia. Dalam. Raja yang sebenar di kalangan manusia, Imam Ghazali sebut, adalah orang yang mampu menguasai dirinya. Dan dia menjadikan hanya Allah rajanya. Maksudnya dirinya hanya boleh diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Sesiapa pun. Sesiapa pun asalkan ya, mempunyai sifat begitu. Maksudnya bukanlah bila kerja di pejabat, bos perintahkan, bos tak boleh perintahkan saya. Hanya Allah je boleh perintah saya. Ini salah faham. Betul. Dia begini, apabila perintah Allah, dia mampu menguasai dirinya untuk mentaati segala perintah Allah. Subhanallah. Apabila perintah larangan Allah, dia mampu meninggalkannya walaupun ia bertentangan dengan kehendaknya. Allah larang begitu, larang begini dan sebagainya. Maksudnya dia raja kepada dirinya. Dia boleh menguasai dirinya. Kita tahu maksud Allah Al-Malik apa dia? Raja, penguasa dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi Imam Al-Ghazali sebut di sini, iaitu raja yang sebenar di kalangan hamba Allah ialah mereka yang tidak diperintahkan oleh sesiapa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka tidak memerlukan kepada sesiapa melainkan Allah Azza wa Jalla. Memang fitrah hidup manusia kita perlukan sesama manusia. Itu dari sudut zahir ya. Dari sudut zahir. Perlukan suami, perlukan kawan, perlukan tempat kerja dan sebagainya. Tetapi kita tetap di dalam hati kita merasakan kita sebenarnya bekerja dengan Allah. Kita sebenarnya dapat kasih sayang suami itu hakikatnya daripada Allah yang Malik, Allah yang memiliki kasih sayang. Dan Allah memberikan kita kasih sayang itu melalui suami kita, melalui anak, melalui perantaraan. Jadi, walaupun kita dapat daripada perantaraan manusia, kita tak merasakan apa yang kita sedang nikmati sekarang. Kesihatan, ilmu yang kita dapat belajar dan kita dapat gunakan. Apa lagi? Panca indera yang sedang kita lihat. Semuanya melalui sifat Allah ya Malik. Allahu Akbar. Akhirnya orang yang mempunyai sifat dan memahami sifat Allah ya Malik, dia akan menggunakan segala yang Allah beri ni untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita akan macam, mata ini Allah yang punya, jadi aku akan guna mata ini dengan sebaiknya. Tapi kesilapan besar kita, muslimin-muslimat sekalian, kita rasa mata ni kita punya. Allahu Akbar. Jadi kita nak tengok apa, tengoklah. Contoh kan, kita menghabiskan masa kita tengok benda yang tak berfaedah melalui telefon. Sebab kita rasa mata ni mata kita punya. Tapi apabila kita merasakan mata ini Allah punya, satu mata ini akan memperlihatkan apa yang dia lihat di dunia. Mata ini akan bercakap di mahsyar kelak. Dalam surah Yasin Allah sebutkan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Allah sebut apa? Pada hari kiamat kelak akan dikunci mulut-mulut, akan bercakap tangan-tangan, akan bercakap kaki. Bahkan dalam firman Allah yang lain Allah sebut kulit pun akan bercakap, akan berkata-kata. Sebab itu dengan kita mengenal sifat Allah ya Malik, kita akan jadi orang yang lagi bertanggungjawab, kemudian amanah, kemudian kita mampu menguasai diri kita. Itulah sifat Al-Malik yang ada pada seorang hamba. Masya Allah. Maksudnya kita tak akan jadi tuan. Seorang hamba tak akan jadi tuan kepada dirinya. Tak akan. Subhanallah. Bila kita bercakap, lidah kita kan. Kadang orang yang suka, orang bercakap tanpa berfikir ni kan. Bila orang tegur, cakap tu elok sikit. Ikut suka akulah lidah aku. Allahu Akbar. Contoh kan. Contoh komen apa-apa. Ikut suka aku. Ni FB aku. Aku nak komen apa. Kau nak tulis kau tak suka kau. Unfollow lah. Ini FB aku, ikut aku nak komen. Ini pendapat aku contoh. Ya, di dunia kita boleh sebut begitu. Muslimin-muslimat sekalian. Ini anak aku, ikut akulah. Ini suami aku, ikut akulah. Ini baju duit aku, ikut aku nak beli apa. Tapi orang yang memahami nama Allah yang Malik, bila nak membeli sesuatu dia tahu duit ini milik Allah, rezeki ini milik Allah. Tidak sewenang-wenangnya kita akan membeli apa sahaja. Melainkan kita berfikir dahulu, Allah redha tak dengan apa yang kita beli? Kita beli untuk apa? Semata-mata hawa nafsu? Ataupun ada tujuan akhirat? Allahu Akbar, subhanallah.
Sebab itu kan DJ Hayati, Ya betul Allah. tak? Allahu Akbar, takut. Kadang-kadang takut. kan kita kan cubit anak sesuka hati kan. Lepas tu saya Anak fikir kita balik. tu pun milik Allah. Anak itu milik Allah. Walaupun kita kata kita cakap depan anak kita, memanglah kita boleh cakap, Umi cubit ni sebab Umi nak mengajar, Umi nak mendidik. Tapi Allah Maha tahu kita cubit anak tu kerana marah, ataupun kerana hawa nafsu, ataupun kerana iman. Allah tahu hati kita tu ketika marah anak, hukum anak. Kita merasakan anak itu milik kita. Kita boleh susuka hati. Mak yang besarkan kamu, mak yang ni. Mak yang bagi kau makan gini. Kita rasa anak itu milik kita. Kadang-kadang kan, bila tengah malam, kita hari tu banyak marah anak, fikir, ya Allah, kalaulah esok Allah ambil anak. Allah. Tak sempat minta maaf dengan anak. Tu yang kadang malam-malam tu kan pergi dekat, ambil tangan dia, Umi minta maaf ya. Kadang kejut dia tengah malam. Sebab terfikir, kau esok Allah dah ambil. Kalau Allah ambil kita dulu, moga-moga anak tu maafkan kita. Tapi bagaimana kalau Allah ambil orang yang kita sakiti, kita tak sempat minta maaf dengan dia. Masya Allah. Kita akan teringat-ingat. Kita akan teringat menghantui kita, Betul. terkilan seumur hidup dan sebagainya. Masya Allah. Allahu Akbar. Baiklah, kita sambung sikit lagi. Maaf ya nota ni. Okey, subhanallah. Dan begitulah kedudukan para anbiya, para wali Allah yang mempunyai dan memahami hakikat sifat Allah yang Malik ini, masya-Allah. Dan yang lebih tepat, masya-Allah, raja di kalangan hamba itu adalah hatinya, dan tentera hatinya pula adalah syahwat dan amarahnya, manakala rakyat bagi hatinya pula adalah lisannya. Kedua belah matanya dan kedua tangannya, kiri dan kanan, seluruh anggota badannya yang lain. Maka ketika hati seseorang itu mampu memerintahkan syahwat dan dirinya untuk melakukan ketaatan, dan dia mampu menahan diri daripada mengikuti kata nafsu untuk melakukan dosa, maka dialah raja di atas muka bumi ini. Apabila boleh memerintahkan, maksudnya boleh lawan hawa nafsu, boleh tundukkan, boleh kawal dirinya, dialah raja yang sebenar. Subhanallah, di dunia ini. Dan begitulah kedudukan. Dan kalau kita tengok raja kan, raja di dunia kan boleh suruh je. Okey, pengawal itu ni boleh perintahkan je. Itu adalah, ya, kita iktiraf dia sebagai raja di kalangan manusia, bukan kita menafikan. Tapi Imam Ghazali membawakan raja yang sebenar di dunia ini boleh jadi orang yang tidak dikenali langsung. Diri kita sendiri, menjadi Diri raja kita sendiri, kepada diri kita. Diri kita sendiri. Kuasai diri kita. Dan kita tahu raja di dalam dalam diri kita di mana? Hati kita. Sebab itu Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh badan kamu ada seketul daging. Wa iza salaha jasadu kullu, wa iza fasada jasadu kullu, ala wahya qalbun. Nabi bersabda, ketahuilah bahawasanya di dalam tubuh badan kamu ada seketul daging. Sekiranya daging itu baik, maka baik seluruh anggota badanmu. Dan sekiranya daging itu rosak, maka rosaklah seluruh anggota badanmu. Ketahuilah itu adalah hati. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka raja kepada tubuh badan kita terletak pada hati. Apabila hati kita baik, raja baik, seluruh rakyat akan mentaati hati ini. Tangan akan ikut hati itu. Rakyat kepada hati, kepada raja adalah semuanya lah, mata, hidung, mulut, tangan, kaki, semuanya. Masya Allah. Apabila hati ditawan ataupun raja ditawan, maka turut sama ditawan adalah rakyat-rakyat. Betul tak? Seluruhnya. Kalau semua dulu kan, maksudnya penjajahan dulu kan. Kalau raja ditawan, rakyat ditawan samalah. Sekali. Sebab itu peperangan maksudnya tuju kepada raja ataupun parlimen yang pegang panji tu. Kalau yang panji tu jatuh apa, semua tunduklah. Maksudnya kalahlah perang tu. Subhanallah. Sebab itu, sekiranya kita memberi makan kepada raja ni, hati kita ni banyak makanan-makanan rohani, makanan zikrullah, makanan baca Al-Quran dengan majlis ilmu dan sebagainya, subhanallah, maka akan menurutlah rakyat-rakyat itu juga baik, subhanallah. Tapi kalau kita berikan makanan dalam bentuk keperluan hawa nafsu, kan hiburan, rehat yang panjang, angan-angan yang panjang, tak habis-habis nak rehat. Sikit nak rehat. Saya tak cukup rehat ni. Itulah zikir. Saya tak cukup rehat ni. Doktor suruh saya banyak rehat. Allah. Saya ni nak kena rehat. Kau tak rehat ni. Asyik fikir dalam fikiran nak rehat. Nak berhibur dan sebagainya. Itu makanan kepada hawa nafsu. Nafsu jadi semakin buas. Jadi raja, hati dia ditawan oleh hawa nafsu, maka seluruh anggota badan juga bernafsu.
Tangan menuliskan dengan nafsu, mata melihat dengan nafsu, lidah bercakap dengan nafsu, kaki berjalan dengan nafsu, keinginan pergi ke tempat-tempat yang bagaimana. Sebab itu marilah kita sama-sama melihat, adakah kita sedang memiliki hati sendiri? Ataupun hati kita sebenarnya sedang dimiliki oleh dunia dan isinya. Dimiliki dengan harta, dimiliki dengan pujian manusia, dimiliki dengan penghargaan manusia dan sebagainya. Sebab itu kan antara zikir yang kita boleh sebut, Ya Allah, Ya Malik, Ya Malik, Ya Allah yang Maha memiliki, Ya Allah. Engkau lah yang memiliki diriku, Engkau lah yang memiliki segala-galanya. Engkau memiliki suami anak-anakku, Ya Allah. Engkau boleh mengambilku, mengambil ahli keluargaku dan sebagainya bila masa, Ya Allah. Ya Allah, bantulah aku, Ya Allah, Ya Malik, untuk memiliki diriku, untuk menguasai diriku, untuk mengawal diriku dan anggota seluruhnya, Ya Allah. Allahu Akbar. Sebab kita ni muslimin-muslimat sekalian, rapuh sangat hati kita ni. Bila baca sesuatu di FB, kita berubah perangai. Kalau kita dengar ceramah tu kan berubah perangai sekejap, jadi elok. Bang, tak apalah bang, tak beli gelang pun tak apa bang, duit tu kita sedekah lah. Ini masa dengar bab kematian. Alhamdulillah. Tapi belum sempat sedekah tu kan, tiba-tiba keluarlah pula ada perkongsian tentang simpanan emas. Bang, tak apalah dulu bang, elok kat kita menyimpan bang. Kan tak elok tinggalkan anak ni papa. Contoh kan. Ya, Ada hujah juga. Ada hujah. Dan hujah tu pun betul juga. Tapi nak sebutnya hati kita ini boleh berbolak-balik dalam satu saat, satu masa itu sangat laju. Masya Allah, kita memang tak sangat sukar untuk menguasai kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Baiklah, saya nak kongsi beberapa kisah. Masya Allah, benarlah tindakan beberapa orang arif billah. Arifu billah maksudnya orang yang mengenal Allah, ketika ada pemerintah yang menawarkan bantuan terhadap mereka dengan kata sang pemerintah, mintalah apa saja. Okey, ini cerita yang dibawakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Asmaul Husna. Imam Al-Ghazali ceritakan tentang seorang arif billah. Bila sebut arif billah ni, orang yang banyak pengetahuan tentang Allah, mengenal Allah dan sebagainya. Ketika ada pemerintah yang menawarkan, raja yang menawarkan bantuan terhadap mereka dengan kata sang pemerintah, mintalah apa saja yang engkau perlukan. Dan jawab arif billah itu, kamu boleh memberikan aku tawaran sebegini, sedangkan aku telah memiliki dua perkara yang mana ia adalah tuanmu. Okey, dengar dulu ya. Si pemerintah itu bertanya, siapakah mereka berdua? Jawab arif billah tersebut, keduanya adalah harta dan nafsu. Keduanya telah aku tewaskan, sedangkan keduanya telah menewaskanmu. Keduanya telah aku rintahkan, sedangkan keduanya telah memerintahkanmu. Subhanallah. Dijayati maksudnya sangat mendalam. Saya ulang lagi sekali. Seorang pemerintah ditawarkan kepada seorang alim ulama, orang saleh. Apa saja yang kamu minta, mintalah. Apa yang kamu perlukan, bantuan ke, kamu nak apa, nak mungkin nak dewan ke untuk kuliah, kamu nak kemudahan apa, wahai orang alim, minta saja. Kemudian jawapan orang alim ini, subhanallah, dia jawab begini. Kamu boleh memberikan aku tawaran sebegini, sedangkan aku telah memiliki dua perkara yang mana ia adalah tuanmu. Aku telah memiliki dua perkara yang mana ia adalah tuanmu. Si pemerintah pun bertanya, siapakah mereka berdua yang jadi tuan dia? Sedangkan dia pemerintah, dia raja. Ni kan. Jawab arif billah tersebut, keduanya adalah harta dan nafsu. Keduanya telah aku tewaskan, sedangkan keduanya telah menewaskanmu. Keduanya telah aku perintahkan. Dah jadi perintah. Dia boleh perintah hawa nafsu dan juga harta ni. Sedangkan keduanya telah menjadi pemerintahmu. Subhanallah. Walaupun dia seorang raja, raja itu sebenarnya ia diperintahkan oleh keinginan hawa nafsu dan juga harta. Subhanallah. Dalam kan maksudnya? Masya Allah. Allah Akbar. Sangat dalam. Dan satu lagi kisah, dan pernah ada seorang murid yang soleh berkata kepada gurunya. Masya Allah, sambungan. Wahai Syekh, berikanlah aku nasihat. Maka jawab Syekh tersebut, jadilah kamu raja di dunia, niscaya kamu akan menjadi raja di akhirat. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Mendalam ni, ada keterangan ni, muslimin muslimat sekalian. Pernah ada seorang murid yang soleh bertanya kepada gurunya, wahai Syekh, berikanlah aku nasihat. Maka jawab Syekh tersebut, jadilah kamu raja di dunia, nescaya kamu akan menjadi raja di akhirat. Kemudian murid tersebut bertanya lagi, wahai Syekh, bagaimana untuk aku menjadi seperti itu? Jawab gurunya,
zuhudlah kamu di dunia, pasti kamu akan menjadi raja di akhirat. Maksudnya, lepaskanlah kecintaanmu terhadap dunia dan syahwat, kerana seseorang itu dianggap menjadi raja adalah berdasarkan kemampuannya untuk melepaskan semua itu. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat sekalian, ini taraf wali Allah. Ini taraf mereka arif billah yang mengenal Allah. Ini taraf para anbiya. Sebab itu jangan pula kita ni terus, bang kita jual lah rumah ni, kita jual lah kereta ni, tiba-tiba bang kita lepaskanlah semua dunia ini. Masya Allah. Saya berkongsi tulisan ini terjemahannya dengan suami saya. Suami saya pun balas, dia gurau melalui mesej kan dalam perjalanan tadi. Dia kata, kalau gitu tak jadilah, kita jual lah rumah tu. Dia gurau-gurau lah. Saya kata, bang tak sanggup, kita tak mampu makam ni. Masya Allah. Dia kata, apa salahnya kan kalau menyewa pun boleh hidup juga, tak semestinya memiliki, tapi duit tu boleh sedekah, boleh buat kerja dakwah. Kita kata, ya Allah, itu saja gurau, bukan betul-betul. Kau buat betul-betul mengamuk tu kan. Buat betul-betul, wallahualam apa berlaku lah tu, bergaduh besar lah kan. Maksudnya tu baru gurau. Kita belum betul-betul, kita tak boleh nak melepaskan. Subhanallah, betapa kita rasa itu rumah kita. Kita kan? perlunya ia. Perlunya ia, dan memang hakikatnya begitulah. Kondisi kita sekarang, tapi bila kita mengenal kalimah-kalimah yang umpama ini yang begini tinggi, sekurang-kurangnya saat nanti Allah ambil sesuatu dari hidup kita, Allah mungkin ambil suami, ibu ayah kita, ambil anak-anak dan sebagainya. Saat ini kita perlu ingat nama Allah Ya Malik. Dia yang memiliki semuanya. Bahkan kita sendiri tidak memiliki diri kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat sekalian, saya nak tambah lagi kefahaman kita dengan bercerita tentang kisah beberapa orang sahabat Nabi SAW. Allahu Akbar, Masya Allah. Kisah yang pertama iaitu kisah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Habib. Subhanallah. Yang bernama Habib. Nama penuh Habib bin Zaid. Habib bin Zaid. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, catat nama ni. Balik cerita pada anak-anak. Kisah seorang sahabat Nabi yang sangat hebat. Yang memahami maksud kalimah Allah Ya Malik. Masya Allah. Habib bin Zaid. Sehingga kan Rasulullah SAW mendoakan untuknya. Dengan satu doa, ya Allah, jadikanlah mereka semua teman-temanku di syurga. Allahu Akbar. Nabi yang mendoakan. Ini antara doa Rasulullah SAW untuk keluarga Habib bin Zaid. Allahu Akbar. Apabila Rasulullah mengiktiraf seseorang di dalam doa, dan kita tahu doa Rasulullah makbul, mesti diterima oleh Allah, confirm diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Rasulullah sedang menggambarkan kepada kita ini adalah calon ahli syurga. Hadiah ni. Ya, hadiah ni. Habib dijamin syurga ni. Subhanallah. Maka kalau kita nak jadi ahli syurga, cintailah dan ikutilah jejak langkah orang-orang yang telah dijamin syurga oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Rasul berdoa, ya Allah, jadikanlah mereka semua teman-temanku di syurga. Subhanallah. Indah sekali. Masya Allah. Baginda SAW pernah mendoakan juga, semoga Allah memberkati kalian dan merahmati seluruh ahli keluarga kalian. Masya Allah. Apakah kisah Habib bin Zaid ini, sahabat-sahabat muslimin muslimat sekalian? Ceritanya agak panjang, saya pendekkan. Ia berkaitan dengan satu fitnah yang berlaku di zaman Rasulullah, iaitu Musailamatul Kazab. Kita tahu ini adalah seorang lelaki yang mengaku menjadi Nabi. Fitnah ataupun Dajjal kecil ni, sebelum Dajjal besar yang keluar, disebutkan Dajjal-Dajjal kecil ni antaranya mereka yang mengakui menjadi Nabi. Maksudnya Dajjal kecil-kecil umpama ini telah pun lahir waktu Rasulullah masih hidup lagi. Masa ni Rasulullah belum wafat. Dah ada manusia mengaku menjadi Nabi. Masya Allah. Dan berlakulah pertukaran surat menyurat sekian. Nabi menyeru dia dengan cara yang baik yang pertama. Kemudian dia tetap melawan perintah Nabi SAW, peringatan Nabi kepada Musailamah Al-Kazab ni. Subhanallah. Musailamah Al-Kazab maksud Musailamah penipu. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW menghantar surat yang kedua dengan peringatan yang lebih keras. Masya Allah. Namun kali ini Nabi SAW mengutuskan surat itu bersama dengan Habib bin Zaid. Habib yang bawa surat itu. Tatkala tiba surat Rasulullah SAW kepada Musailamatul Kazab,
Isi surat itu berbunyi, dengan nama Allah daripada Muhammad Rasulullah kepada Musailamah seorang pendusta. Salam sejahtera ke atas orang yang mahu mengikut hidayah Allah. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah. Allah ya Malik. Dalam surat itu dituliskan begitu. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah dan Allah mewariskannya kepada sesiapa sahaja dalam kalangan hambanya yang dia kehendaki. Kesudahan yang baik itu hanyalah kepada orang yang bertakwa. Tatkala surat balas itu tiba kepada Musailamah, maka bertambahlah kebencian dan dendam beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib pada ketika itu adalah seorang anak muda yang dikatakan usia baru 18 tahun. Pendengar sekalian, Habib ini bukan besar, baru lepas SPM. Allah. Kalau umur kita sekarang, betul? Baru umur 18 tahun. Ketika surat kedua sampai kepada Musailamah melalui utusan baginda, maka bertambahlah kemarahan. Sehingga beliau mengarahkan Habib ditangkap dan diikat untuk dibicarakan. Keesokan harinya, Habib diseret dalam keadaan kaki dan tangannya terikat dan dibawa ke tengah khalayak pengikut Musailamah untuk dibicarakan. Namun wajahnya begitu tenang, sangat tenang, damai. Saat Musailamah bertanya kepada Habib, adakah beliau mengakui bahawa Muhammad itu utusan Allah? Dan Habib mengatakan ya. Dan apabila Musailamah mengatakan, adakah aku juga utusan Allah? Musailamah tanya, adakah aku juga utusan Allah? Lantas dengan sinis, dengan berani, dengan tenang, dengan yakin Habib menjawab, telinga aku pekak sehingga kan tidak mendengar apa yang kau katakan. Maksud jawab dengan sinis, berani ni. Bukan dia ada kawan-kawan sebelah kiri kanan ni, tak, seorang-seorang. Di kalangan Musailamah dan juga pengikut Musailamah. Maka kemarahan Musailamah bertambah dan diarahkan pengawal dan penjaga untuk memotong anggota badan Habib secara hidup-hidup. Lalu dipotong pergelangan tangannya lantas jatuh ke bumi. Lalu ditanya perkara yang sama dan beliau menjawab perkara yang sama. Lalu dipotong pula pergelangan tangannya yang sebelah lagi. Pertanyaan itu berulang dan setiap kali itu jugalah jawapan Habib tetap sama. Maka setiap kali Habib menjawab, maka dipotong lagi anggota badannya sehingga dikatakan dipotong kedua-dua belah tangannya sehingga paras bahu. Setelah itu dipotong juga kakinya sehingga ke paras lutut. Allahu Akbar, subhanallah. Dan akhirnya Habib menghembuskan nafasnya terakhir dalam keadaan tidak ada satu pun daripada belahan pedang yang mampu memisahkan dirinya daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kisah Habib ini, Habib adalah seorang anak muda yang berusia 18 tahun. Bukan seorang nabi. Kalau kita kata nabi, ialah dia nabi. Tapi seorang manusia sama seperti kita. Ada diri sakit, ada perasaan takut, ada perasaan gerun. Subhanallah. Mula-mula dipotong pergelangan tangan. Allahu Akbar. Kemudian dipotong pergelangan tangan kiri. Dipotong pula tangan sampai ke bahu. Kemudian tangan kiri sampai ke bahu. Allahu Akbar. Kemudian dipotong pula kaki sampai ke lutut. Subhanallah. Darah mencucur-cucur keluar sehinggalah mati dalam keadaan begitu. Subhanallah, kekuatan apakah seorang manusia yang mempertahankan kalimah syahadah sehingga sampai ke tahap ini, melainkan beriman kepada Allah dan janji Allah Subhanahu wa taala dan mengenal hakikat bahawasanya dia tidak memiliki dirinya. Tidak memiliki dirinya. Tangan itu Allah yang punya, Allah yang Malik yang punya. Tatkala dipotong, kembalilah tangan itu kepada Allah. Allahu Akbar. Tatkala bahu itu dipotong, maka dia sedar hakikatnya. Bahu dan tangannya itu sedang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kakinya mula dipotong, subhanallah, dia tetap tenang dan teguh. Tidak ada belahan pedang yang mampu memisahkan dirinya daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Muslimin, muslimat sekalian, kadang-kadang Allah uji kita dengan kita kehilangan harta benda. Mungkinlah kereta kita ada orang langgar, mengejut. Kita mungkin turun dengan rasa marah. Kebetulan kereta tu baru beli pula 2 bulan. Kita akan turun, dia kata, cik bawa kereta macam mana? Mungkin kita dengar marah. Dan sabar kita mungkin di hujung. Bila orang tu minta maaf bersungguh. Tak maaf, saya tak perasan, saya cuai gini, minta maaf nanti saya ganti. Barulah lega sikit. Maksudnya kadang-kadang kita merasakan, ya kereta tu milik kita, duit ni kita punya apa semua. Kereta ni baru lagi saya beli, saya jaga elok-elok, saya kumpul duit banyak-banyak gini. Allahu Akbar. Tetapi bila seseorang itu mengenal Allah, hakikat kita tak punya apa-apa. Bila Allah takdirkan harta Allah itu nak dicalari, nak dikemekkan, itu hak Allah. Allah nak menguji, adakah kamu
Hidup di dunia ini bertuhankan diri kamu, bertuhankan diri kamu, bertuhankan duit kamu, bertuhankan harta yang Allah pinjamkan. Ataupun tiap kala kamu diuji sedemikian, kamu keluar kereta tengok kemek, lalu kamu ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan firman Allah di dalam Al-Quran. Allah memimpin kita. Allah sendiri pesan kepada kita. Allah ingatkan kita, muslimin muslimat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Sambungan lagi tu ada, sadaqallahul azim, Allah berfirman yang bermaksud, mereka yang apabila ditimpa musibah, ditimpa ujian, kecil ataupun besar, lalu mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami daripada Allah, semua ini juga daripada Allah, kereta ini pun daripada Allah, anak ini pun daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Allah sebut ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Mereka itulah yang mendapat salawat, yang mendapat pertolongan, mendapat rahmat Allah. Rupanya apa yang berlaku sekeliling kita, tiba handset kita hilang ke? Ini pengalaman saya dengan seorang sahabat, cerita ringkas. Masa tu kami pergi cari barang, kemudian bila kita on the way nak pergi ke, ni sahabat ni, PA saya, Antika, Masya Allah. Masa tu kami dalam proses memahami, mendalami nama-nama Allah, semualah nama-nama Allah. Kami mengikuti kuliah demi kuliah sama-sama dengan sahabat baik, subhanallah, Antika. Masa tu kan, lepas dah pilih-pilih barang di shopping complex, tempat terbuka, maksudnya ada jualan murah kan. Masa tu nak cari beg sebab kami nak travel. Jadi cari beg, berorder kan. Lepas tu on the way nak pergi kereta, baru dia perasan telefon tertinggal, telefon hilang sebab telefon tertinggal. Dalam situasi kawasan tu orang penuh, orang ramai, kan, orang ramai, subhanallah. Jadi jarak kita tu dah jauh, bukan dekat. Jarak parking tu jauh, nak patah balik semua kan. Tempat orang ramai sebab ada jualan murah, kan shopping complex kerana dia ada ruang tengah tu yang jualan banyak-banyak. Tu kan. Masa tu kan diam, lepas tu kata ya Allah. Kemudian masa ni kita kata ya Allah, nak zikir apa ya? Lepas tu kita zikir Allah ya Malik, dan sebut betul-betul ya Allah ya Malik, engkau lah yang memiliki sebenarnya telefon itu. Kalau tiba masanya engkau nak mengambil, aku redha ya Allah. Dan sekiranya engkau ya Malik ya Allah masih lagi memberikan pemilikan sementara untuk aku ya Allah, maka temukanlah kembali dengan telefon tersebut. Maksudnya antara contoh ayat, kalau kita nak belajar dengan nama Allah ya Malik, ya Allah sesungguhnya, sebab masa tu kalau kita rasa itu telefon kita, resah gelisah. Sudahlah telefon aku, sudahlah ya Allah, semua benda dalam tu. Saya tahu itu telefon penting, semua jemputan ceramah semua dalam tu. Kalaulah masa tu kalut, kan kita kata ya Allah macam manalah telefon ya Allah, kalau ni tak boleh buat kerja. Masa tu kita bukannya membenamkan diri kita, sedang membesarkan ni telefon. Kita sebut ya Allah telefon tu penting sangat ya Allah, tolonglah jangan hilang, janganlah orang ambil. Sebenarnya kita memang boleh minta dengan Allah sebegitu. Tetapi umpama macam dalam keadaan kita menyatakan itu telefon kita, lalu masa tu kan Antika sebut ya Allah ya Malik, engkau lah yang memiliki telefon itu hakikatnya, dan engkau beri pinjaman pemilikan itu sementara. Kalau saat ini engkau mahu mengambilnya ya Allah, aku redha ya Allah. Namun sekiranya engkau masih mengizinkan pemilikan sementara untukku ya Allah ya Malik, maka temukanlah. Kami pun dengan tenang pergi, tapi tangan sejuk juga ni. Sebab saya berdebar semua urusan saya dalam tu. Subhanallah, elok je telefon tu duduk di khalayak ramai, bukan tempat yang terselit-selit ke. Elok saja, tak ada siapa ambil, tak ada siapa yang usik. Mungkin ramai juga yang nampak, tapi orang beranggapan nanti adalah tuannya datang ambil. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Samalah juga kalau kita kehilangan sesiapa apa pun, cepat-cepatlah kita sebut ya Allah ya Malik, engkau lah memiliki ya Allah, saat tiba masanya engkau telah mengambilnya semula, berikanlah aku rasa redha di atas kehilangan ini. Masya Allah, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan. Muslimin muslimat sekalian, saya tahu masa kita telah pun berakhir, tapi untuk nama Allah ini saya nak cerita satu lagi kisah ringkas. InsyaAllah, saya janji insyaAllah ringkas. Nama sahabat Nabi Urwah. Urwah ni adalah cucu kepada mohon maaf, dia bukan cucu kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Cucu kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq, tapi bukanlah tak sempat jumpa Nabi SAW. Okey. Tapi pendek cerita, Urwah ni dia dihantar untuk bertemu dengan seorang pemerintah, bertemu dengan subhanallah Wadi Qura, melewati bukan Wadi Qura, sekejap. Setibanya di Istana Al-Walid.
Maksudnya berjumpa dengan sultan ataupun pemerintah yang bernama Al-Walid. Urwah ni dalam perjalanan dia untuk menuju bertemu dengan Al-Walid dengan beberapa urusan, dia luka sikit. Lama-lama luka tu merebak sehinggalah apabila tibanya di istana Al-Walid, luka di kaki Urwah tersebut sudah mulai membusuk sehingga ke betis. Urwah pun mendapatkan pertolongan daripada Khalifah Al-Walid. Lalu Khalifah Al-Walid memerintahkan sejumlah tabib ataupun doktor lah zaman kita sekarang untuk memberikan rawatan. Melalui beberapa pemeriksaan para doktor yang memeriksa, para tabib memeriksa, kemudian mereka menyimpulkan bahawa kaki Urwah perlu dipotong. Subhanallah. Lalu apabila seorang tabib menyuruh Urwah nak mencucuk macam ubat lah, nak letak ubat untuk suntikan supaya nanti bila ketika dipotong kurang rasa sakit. Lalu Urwah pun menyebutkan, aku tidak akan meminum satu obat yang menghilangkan akal sihatku. Maksudnya ubat tu kan nak bagi lali supaya kurang. Aku tidak akan meminum suatu obat yang menghilang akalku akal sihatku sehingga aku tidak mengenal Allah walaupun hanya sesaat. Maksudnya dia adalah seorang yang sentiasa mengingati Allah. Beliau mendengarkan ucapan Urwah itu, lalu tim tabib ini menjadi ragu untuk melakukan pemotongan tu. Kan? Saat itu juga Urwah mengatakan, silakanlah wahai para tabib sekalian memotong kakiku. Selama aku dalam keadaan engkau memotongku, aku akan solat agar sakitnya tidak sampai aku merasainya. Subhanallah. Lalu Urwah ini, Masya Allah, dia pun ada yang mengatakan Urwah ini solat, ada kata zikrullah. Masa ketika dipotong, dia tidak sedar. Dia tak rasa apa-apa. Maksudnya, Urwah ini dibiuskan. Bukan dibiuskan dengan obat. Tapi dibiuskan dengan zikrullah. Dengan mengingati Allah. Dan disebutkan dalam kisah yang lain, ketika dia mendapati kakinya sudah pun tiada, dia mampu bersyukur. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu, engkau hanya mengambil sebahagian kakiku dan engkau mengekalkan kakiku yang lain. Masya Allah. Dan engkau mengekalkan anggota-anggota badan yang lain. Masya Allah. Allahu Akbar. Maksudnya, kalaulah kita memahami hakikat nama Allah yang Malik, tak kalau Allah ambil mungkin salah seorang anak kita, ya Allah, engkau mengambil anakku yang lain dan aku bersyukur, ya Allah, engkau mengekalkan lagi anak-anakku yang lain. Ada sahabat saya, ya Allah, ada anak seorang saja, Masya Allah. Dan Allah ambil anaknya. Anaknya tu pula dia menunggu lebih 10 tahun. Allah. Kemudian anak tu meninggal dunia. Namun bagaimana kekuatannya? Kalimah apa yang keluar? Ustazah, Allah yang punya anak kita. Masya Allah. Tatkala Allah nak ambil, saya reda, ya Allah, bukan anak itu saya punya. Walaupun kami tunggu 10 tahun dan kami hanya mampu berkasih sayang dengan anak itu beberapa tahun. Dan Allah nak mengambilnya. Ya Allah, mudah-mudahan dengan itu Allah temukan kami satu keluarga di syurga. Subhanallah, Allahu Akbar. Hebat sebenarnya DJ Yati, muslimin-muslimat sekalian. Sebagai kesimpulan dan penutupnya, apabila kita mengenal nama Allah yang Malik, kita menyebut Allah yang Malik, ya Malik, ya Malik, memuji nama Allah yang Malik, Masya Allah, sebenarnya kita sedang memfanakkan diri kita. Sehingga kan merendahkan diri kita, sehingga kan kita tak merasai memiliki apa pun. Sehingga kan kita menghayati sifat Al-Malik membuatkan seseorang sedar dirinya fakir, miskin. Sedar dirinya jahil. Sebab ilmu juga Allah punya. Subhanallah. Sedar dirinya pekak. Maksudnya sebenarnya kita pekak, tapi Allah yang Malik yang memiliki pendengaran berikan kita pendengaran. Sedar sebenarnya diri kita, mata kita buta, tetapi Allah yang Malik memberikan kita penglihatan. Masya Allah. Maksudnya kita akan fakir. Fakir ini tidak punyai apa-apa. Subhanallah. Tatkala Allah nak uji dengan segala apa yang Allah beri, maka kita akan mudah redha. Sebab lainlah kalau memang kita ni kalau tengok kita orang kemek, kita rasa apa? Rasa apa-apa tak DJ Yati? Kesiannya dia. Kesiannya tu je lah kan. So kata dia. Bukan kita punya pun. Jadi kita cuma, ya Allah, siannya dia. Ya Allah, gitu je lah. Tapi bila kita kena, sedihnya kita. Macam tu lah. Ibaratnya, apabila kita menghayati sifat Allah Malik, kita akan mempunyai sifat fakir dan kita tak rasa memiliki. Dan dengan tak rasa memiliki, itulah sebenarnya memiliki. Apa maksud tu? Macam tadi itulah, memiliki apa? Diri kita yang sebenar. Betul. Boleh menguasai diri kita. Betul. Tak mudah marah.
tak mudah mengeluh, tak mudah melenting, tak mudah bersangka buruk dengan orang. Dia ni nak baik, nak sesuatu ni. Tak mudah. Kalau pun orang tu ambil sesuatu daripada kita pun tak apalah, itu rezeki dia. Allahu Akbar. Sebab subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan muslimin-muslimat sekalian kita mendapat iktibar daripada perkongsian pada hari ini. Mohon maaf salah dan silap. Mohon maaf kepada Aikim sebab saya selalu terlebih masa. Mudah-mudahan Allah berkati, Allah rahmati kita. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Betul-betul Ustazah kan. Kalau kita kenal diri kita, kita akan kenal pencipta kita. Kat mana kita serahkan diri kita, kat mana kita serahkan hati kita, kat mana kita sebenarnya letakkan kedudukan kita sebenarnya. Serahkan bulat-bulat Ustazah kan kepada Allah Al-Malik. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah sekali lagi. Bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah. Terima kasih pada anda rakan pendengar. Teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami.